Okey, kita ada pemadam kebakaran. Jadi kita ada pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran, sejenis alat digunakan untuk kawal atau padam kebakaran. Jadi alat pemadam kebakaran ni adalah alat digunakan untuk kawal atau padam kebakaran. Tak susah sangatlah. Kamu dengar pun kamu boleh faham kan. Dah sebut nama alat pemadam kebakaran. Nak buat apa? Nak padam kebakaran lah. Dia ada jenis dia, jenis air, buih, karbon dioksida, serbuk kering. Air ni label dia warna merah. Kamu boleh buka buku teks KSSM kamu yang terbaru tu. Ada nota ni, cikgu suruh ambil semua daripada buku teks, tak ambil daripada tempat lain. Tak ambil daripada buku rujukan, tak ambil daripada internet ke, tak. Dia ambil daripada buku teks. Kemudian kebakaran, dia bahan pepejal. Jadi kebakaran ni disebabkan oleh bahan pepejal. Bahan pepejal ni contohnya apa? Kayu, kertas, kain. Jadi kayu terbakar, kertas terbakar, kain terbakar. Jadi kita boleh guna air untuk padamkan. Jadi alat pemadam ni, kebakaran ni dia berasaskan air. Jadi maksudnya yang alat pemadam tu, dia punya kat dalam tu yang bila kamu sembuh tu adalah air. Sebab apa? Dia adalah untuk kebakaran yang melibatkan bahan pepejal, iaitu kayu, kertas dan kain. Jadi macam kain kat rumah kamu terbakar kan, kamu duduk sambut birthday kan, tiba-tiba tiup api lilin tu sambar kepala kawan kamu ke kan. Di kepala dia rambut, dia pakai pula tenco yang ada alkohol tu, jadi sambar kepala dia. Rambut dia panjang pula. Jadi boleh gunalah pemadam kebakaran jenis air ni. Okey. Boleh ke? Tak pastilah cikgu. Rasanya boleh kot sebab dia pepejal kan, ataupun dia sambar dekat baju dia ke, boleh sembuh baju dia. Sebab baju tu pepejal lah, kain kan. Kemudian buih. Jadi dia label dia warna krim. Kebakaran dia bahan pepejal, cecair, gas mudah terbakar. Contohnya ada pepejal ni bahan kayu, kertas lah. Kalau cecair ni minyak, cat, gas asli. Jadi kita boleh guna buih. Jadi ada alat pemadam kebakaran ni yang jenis dia buih, dalam tu buih. Bila kita sembuh je, dia keluar buih macam warna-warna putih tu kan. Kemudian kita ada karbon dioksida, label hitam. Jenis kebakaran dia kebakaran peralatan elektrik, gas dan wap. Kemudian kita ada serbuk kering, label dia warna biru. Alat kebakaran tu warna biru, dia ada label warna biru. Jadi dia dalam tu ada serbuk kering. Yang ini boleh guna untuk semua jenis. Guna serbuk kering kan. Ini confirm lah, kalau kawan kamu terbakar rambut dia, kamu boleh guna untuk padamkan rambut dia tu. Dan banyak daripada alat pemadam kebakaran ni, jenama dia adalah ABC. Kamu boleh tengok dekat sekolah kamu tu ada jenama ABC. Jadi semua kebakaran kecuali logam, gas, yang ini kemungkinan ada ledakan. Jadi dia boleh guna untuk semua jenis kebakaran kecuali gas dan logam. Sebab apa? Gas ni kemungkinan ada ledakan. Dia boleh meletup. Tidak bahaya kepada manusia. Kenapa bagusnya alat pemadam kebakaran ABC ni, dan tidak bahaya pada haiwan. Dia tidak cemar tanah, mudah selanggara, sekali saja setahun, kelembapan lebih lama. Jadi maksudnya bila kelembapan lebih lama, dia tak akan muncul balik api itulah. Sebab dia dah lembap. Kemudian kita ada jenis kebakaran. Jenis A, kebakaran A, jenis A. Yang ni sebab ada dalam buku ya, yang tu yang cikgu terang lah. Bahan api mudah terbakar, jenis pepejal. Kita ada kayu, kertas, kain. Alat pemadam yang kita boleh guna, air, buih, serbuk kering. Kemudian jenis kebakaran B, bahan api cecair. Contohnya petrol, kerosin, diesel, cat, varnis. Alat pemadam kita boleh guna buih, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas C, kita ada bahan api, gas LPG, LNG, oksigen. Alat pemadam kita boleh guna serbuk kering dan karbon dioksida. Tak upayalah ya, kamu cuba fikirlah macam mana nak mudah bagi ingat. Ataupun cikgu kat sekolah ada teknik nak mudah ingat ke. Dia tak adalah susah sangat. Kan? Sebab dia beritahu kelas D tu untuk bahan api logam. Jadi kalau kamu ingat, kamu boleh jawab lah kalau ada soalan keluar. Tapi bila banyak sangat ni, susah lah nak ingat. Kemungkinan kamu ada teknik sesuatu yang memudahkan kamu ingat, kamu boleh guna. Yang penting kamu ingat. Kita ada magnesium, aluminium, natrium, cadmium. Kita boleh guna serbuk kering.
Kelas E, kita ada bahan api jenis peralatan elektrik. Jadi kita boleh guna serbuk kering, karbon dioksida. Kelas F, kita ada bahan api jenis dia lemak dan minyak. Boleh guna serbuk kering atau karbon dioksida. Kita ada juga, selain daripada alat pemadam kebakaran ABC tadi, kita ada selimut kebakaran. Jadi selimut kebakaran ni dibuat 2 lapisan gentian kaca. Jadi dia akan boleh padam api kecil sederhana, yang susah dipadamkan dengan air. Jadi ada api-api tu kita susah nak padam dengan air. Kita jiruh-jiruh tak padam-padam. Jadi boleh guna selimut kebakaran ni, kita tutup je kawasan api tu padamlah. Sebab apa? Dia akan kurangkan kandungan oksigen dekat kawasan yang terbakar tu. Sebab kita dah tutup kawasan dia. Ingat, kebakaran, api, dia tak boleh nak lagi menyala kalau tidak ada oksigen. Oksigen adalah gas yang membantu untuk kebakaran. Untuk api itu terus ada. Tanpa oksigen, dia takkan boleh terus ada api. Jadi dia boleh digunakan untuk padam api pada badan mangsa. Contohnya macam baju ke apa ke kan. Kadang-kadang baju tu dibuat dengan petroleum ataupun dengan plastik. Jadi dia bila terbakar tu kadang-kadang susah dia nak padam. Jadi antara benda yang kita selimutkan dia. Bila selimutkan dia, api tu terpadam sebab tidak ada oksigen. Kaedah guna pemadam kebakaran. Jadi yang ABC tu macam mana kita nak guna padam. Kita tanggalkan pin dia, tegakkan alat pemadam, halakan muncung ke pangkal api. Pangkal api tu yang kawasan mula-mula sekali yang dekat dengan api tu. Jarak dia lebih kurang 2 ke 2.5 meter. Tekan pemicik atas pemadam, ratakan semburan kiri dan kanan. Kemudian kita ada senarai semak panduan keselamatan. Okey. Jadi ini adalah senarai semak lah. Pasang alat pengesan asap. Kan kat rumah tu, ada setengah-setengah rumah sekolah ke kat atas tu kamu nampak warna putih kat ceiling tu. Jadi itu pengesan asap lah. Hati-hatilah siapa yang merokok dalam toilet tu. Kadang-kadang toilet ada alat pengesan asap. Jadi kemungkinan dia boleh detect lah kamu merokok dalam tandas. Penghuni tahu pelan laluan kecemasan. Jadi kadang-kadang kan ada setahun sekali dia ada bunyi kan, bunyi loceng tu lama. Jadi cikgu akan ajar kita macam mana pelan kecemasan dia. Macam mana kita nak turun, tangga mana kita nak lalu, kawasan mana yang kita nak lalu. Jadi mentor sepadam dengan wat lampu. Jadi mentor yang digunakan kena sepadan lah dengan wat lampu elektrik yang kita ada tu. Kita letakkan mentor ni kena sepadan. Kalau tak sepadan, nanti dia kemungkinan akan meletup. Dia mungkin terbakar. Dia akan terbakar lah. Okay? Dia hangit bau. Barang elektrik 1 meter tirai perabot. Barang elektrik yang jenis dia haba, macamnya pemanas air, pemanas air kan. Jadi peti sejuk ke, dia ada juga haba. Di 1 meter daripada tirai perabot. Tidak cas di katil atau tanpa awasi. Kadang-kadang kita cas handset tertidur. Tiba-tiba tercabut. Jadi benda tu bila tercabut, kadang-kadang katil kita besi. Jadi dia kena pula besi yang ada pada charger tu. Dia jadi electric shock kat situ. Bahayalah. Periksa pendawaian semasa ke semasa. Elak sambungan beban elektrik. Mancis api letak tempat yang tinggi. Ini kalau adik kamu termain lah. Dia duduk main mancis api ataupun lighter kan. Duduk tekan menyala. Dia seronok lah. Dia seronok. Tiba-tiba katil sofa. Waktu tu dia main kat sofa. Jadi api tu menyala dekat dengan sofa. Kain sofa tu terbakar. Habis sofa tu terbakar. Bekas cecair mudah terbakar, jauh kanak-kanak. Jadi kita boleh guna pemadam api ABC.